Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran matematik. Dan bersama saya ialah Cikgu Faiza dan kita juga ada 4 lagi murid dalam talian bersama kita, Cikgu. Dan ya, Cikgu, betul Hanis. Ya, Cikgu sedang membincangkan topik mengenai ubahan bergabung dan sekarang kita akan memberikan fokus dalam mengungkap ubahan bergabung, Cikgu. Ya. Silakan, Cikgu. Okey, kalau tadi kita dah lihat tentang pengenalan ubahan bergabung, sekarang kita akan masuk kepada soalan latihan nak menguji murid bagaimana nak mengungkap ubahan bergabung dengan tepat. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Sebelum saya lupa Hanif, Ya, sebenarnya topik ini dia boleh ada dalam kertas 1 matematik atau kertas 2. Dan saya minta sebelum itu murid-murid cuba menjawab dan sekiranya selesai boleh mengangkat jawapan pada mini whiteboard. Okey, jawapan pada mini whiteboard. Okey, Hanif, sebenarnya dalam kertas 2 matematik KSSM, kita ada bahagian A, B dan C. Dan untuk topik ini, murid-murid kena ingat, tidak terhad semata-mata pada bahagian A atau bahagian B. Boleh keluar pada mana-mana bahagian, boleh juga keluar pada bahagian soalan kertas 1. Jadi ini merupakan satu topik yang penting tetapi sangat mudah sekiranya murid memahami konsep. Nampaknya murid kita tengah menjawab ni. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Ada tak murid-murid yang telah cuba menjawab bersama dengan saya atau di rumah? Boleh cek bersama saya. Kalau murid dah selesai, boleh angkat mini whiteboard masing-masing. Baik, Mustaqim ke, Daim ke? Murid-murid, saya pasti murid-murid di rumah juga tu dah sedia dah dengan jawapan kita masing-masing. Kita dah nampak whiteboard kita yang tengok. pertama. Alright. Apa pendapat cikgu dengan jawapan formula mereka? Okey, tahniah. Hanif, inilah sebenarnya antara pendekatan yang kita boleh guna di dalam kelas atau di dalam talian. Bagaimana kita menguji murid kita adakah memahami soalan kita. Betul. Okey, jadi kita cek bersama-sama. Daim, cuba angkat jawapan Daim sekali. Jawapan Daim mana? W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Wah, saya tengok semuanya dah betul. Itu dalam bentuk ubahan. Kemudian kita tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan. Tahniah dan syabas kepada murid-murid yang menjawab dengan betul. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. F, kita guna F. F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 2. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2M. Jadi di sini kita ada pemboleh ubah huruf F, kita ada G, kita ada H kuasa 2 dan juga punca kuasa 2M. Cuba murid-murid menjawab bagaimana ditulis dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Maksudnya mesti ada 2 jawapan Hanif. Ada 2 jawapan juga. Mesti ada 2 jawapan. Dan persamaan. Ubahan dan persamaan. Berudu kata. Mesti ada pemala di situ. Ya, pandai. Hanif pun dah faham dah saya ajar. Jadi saya harap murid-murid juga akan faham tajuk ini. Dan saya rasa tanpa buang masa, kita boleh bincang ya Hanif ya? Boleh. Murid-murid dah sedia ke dalam talian? Dah bersedia ke? Ada yang dah bersedia? Cuba angkat jawapan tengok. Sama tak seperti saya? Wah, sama cikgu, sama. Okey, Ain pun sama. Daing sama. Cemerlang cikgu mereka. Ya, tahniah. Itu semua dalam bentuk ubahan. Kemudian kita tukarkan dia kepada bentuk persamaan. Jadi sebenarnya sangat mudah kepada cara nak menjawab soalan ini. Okey, seterusnya kita masuk dalam sikit. Ayat panjang sikit. Alright. Masa yang digunakan T jam. Maksudnya di situ kita ada pemboleh ubah T. Untuk mengutip buah durian yang berubah secara langsung dengan bilangan pokok durian iaitu D. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat P orang. Itu ayat yang pertama kita ada. Dan kita lihat ada 2 ubahan, satu secara langsung dan satu secara songsang. Jadi perkara pertama, murid kena ingat, kita perlu buat dalam bentuk ubahan tersebut. Betul. Cikgu. Walaupun soalan tak turuh pun cari pemalar. Tapi saya cakap, bila dapat ubahan, mesti tukar kepada persamaan.
Kemudian selepas persamaan, kena mencari nilai K, pemalar. Kemudian, ini adalah maklumat yang kita ada. Seterusnya, daripada sini, maklumat ini, kita dapatlah bentuk ubahan seperti ini, anak-anak saya. Seterusnya, ingat berudu mesti tukar kepada katak. Daripada bentuk ubahan, murid mesti mentukarkan dia dalam bentuk persamaan di mana tujuan dia adalah untuk mencari nilai pemalar K tersebut. Okey, bagaimana nak mencari? Masukkan nilai yang diberi. Diberi bahawa 5 orang pekerja. So, 5 itu akan terletak di bawah P. Kemudian, mengambil masa 4 jam. Maka, 4 jam itu terletak di bahagian huruf T. Dan untuk mengutip buah durian daripada 200 pokok durian, maka D kita bernilai 200. Seterusnya, soalan dia, ungkapkan T dalam sebutan D dan P. Di sinilah pentingnya untuk murid faham kenapa atau perlu mencari nilai pemalar. Jadi, bila kita gantikan, kita guna saja kalkulator, kita akan dapat nilai K tersebut, Hanif. Betul, cikgu. Okey, tapi belum lagi sebab soalan kata ungkapkan T. Okey, jadi kita kena jadikan dia T sama dengan D per 10P. Inilah jawapan yang sebenarnya. Inilah jawapan yang sebenarnya. Saya harap murid di rumah, murid di talian, jelas bagaimana nak menyelesaikan masalah atau ayat yang diberi. Baiklah, okey. Boleh faham tak murid-murid di talian? Kalau boleh faham, boleh angkat tanda best. Maksudnya faham. Saya faham, saya pasti semua faham. Baik. Jadi murid-murid faham. Jadi tanpa buang masa, kita pergi kepada soalan ini. Okey, ini lain sikit. Kalau tadi ayat, sekarang kita pergi kepada bentuk jadual. Okey, diberi P berubah secara langsung dengan Q dan songsang dengan punca kuasa 2R. Hitung nilai M dan N. Murid kena ingat, sebelum nak mencari M dan N, mesti jadikan bentuk ubahan, kemudian mesti tukarkan dalam bentuk persamaan. Jadi, murid akan dapat di sini. Boleh faham? Okey. Kemudian, kena buat apa, Hanif? Kita nak tukar jadi persamaan, cikgu. Ya, daripada ni kena letak apa? Pemalar K. Ya, pandai. So, daripada sini, kita akan tukarkan seperti ini. Jadi, kita ada banyak nilai. Bagaimana kita nak mengambil murid di rumah, murid yang bersama dengan saya, kita akan pilih yang ada ketiga-tiga nilai. Di mana kita ada P9, Q3 dan R4. Jadi, kita gantikan sahaja kepada persamaan. Cuba murid saya mengira berapakah nilai K tersebut. Kalau dah selesai, boleh angkat tak mini whiteboard masing-masing. Boleh, sambil mengira tu saya pasti semua sedang berfikir lagi, cikgu. Baik, ini seperti yang cikgu katakan, untuk mendapat nilai K tu kita ambil bahagian yang memberi kita ketiga-tiga nilai yang boleh membantu untuk mendapatkan persamaan yang akhir tu, cikgu. Ya, betul, Hanif. Baik. Jadi maksudnya murid kena faham jadual atau bahagian mana yang dia nak pilih. Betul. Jadi dia jangan salah pilihlah. Kita ikut apa maklumat yang diberi. Betul. Daripada maklumat tersebut, kita cuma menggantikan dia. Okey. Kita cuma menggantikan dia seperti ini, Hanif. Baik. Selepas itu, ada tak murid saya tengah menjawab? Dan murid juga di rumah mungkin tengah menjawab. Kalau dah selesai, boleh mencuba untuk mencari nilai M dan N. Berdasarkan maklumat yang diberi. Dah siap dah. Kita tengok dah Mutiara. dapat dah. Alright. K dapat 6. Okey, sama tak dengan orang lain? Okey, Mustaqim pun dapat 6, Ain dapat 6, Daim pun dapat 6. Okey, bagus. Maksudnya daripada sini, murid dapat K6 dan jangan lupa tulis semula persamaan. Jadi seperti ini. Kemudian nak cari nilai M, maka kita hanya menggantikan P dengan 24, Q dengan 1/2, manakala R dengan M. Jadi kita akan gantikan seperti ini. Kita akan ambil partner dia, Hanif. Ya, cikgu. Jadi, bila kita gantikan seperti ini, kita selesaikan menggunakan kalkulator sahaja. So, bila kita menggunakan kalkulator, daripada sini, murid akan dapat M sama dengan 1/64. Ini adalah cara jalan penyelesaian dia. Boleh tak murid saya di rumah mencari berapakah nilai N?
Murid saya di talian pun cuba mencari berapakah nilai N sekarang berdasarkan dengan persamaan yang kita dapat mula-mula. Sebab itu yang pentingnya Hanif, daripada ubahan, murid kena faham untuk mencari nilai pemalar. Betul, Kalau cikgu. murid tak cari nilai pemalar, di situlah kesalahan dia. Murid tak dapat nak mencari jawapan sebenar. Betul. Sebab dia tak dapat nilai K. Di sini adalah pentingnya nilai K. K itu kuasa. Pentingnya kuasa tu. Pemalar Kuasa, tu. betul. Kalau kuasa tu tak ada, murid tak dapat nak mencari atau menyelesaikan soalan. Betul. Okey, saya rasa murid dah cuba menjawab. Ada tak yang cuba menjawab? Dah selesai dah ke? Cuba angkat jawapan ke? Boleh ke? Ain dah habis? Sekejap ready dah tu? Ain dapat N sama dengan 6/5. 6/5. Alright. Lepas tu Tiara dah tunjuk M pula. Tiara saya masih nak di N. M. Tak apa, Tiara, itu jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Baik. Masih betul. N untuk Daeng ada 6/5. Untuk Mustaqim juga 6/5. Adakah itu jawapan yang kita cari, cikgu? Mari kita lihat. Adakah itu jawapan yang kita cari? Murid menggantikan nilai-nilai tersebut. Dan daripada sini, tahniah kepada semua murid yang berjaya mendapat N sama dengan 6/5. Okey. Baik, Ada lagi ke masa? Baiklah, seterusnya? cikgu. Itulah cara-cara untuk menjawab soalan tadi. Saya rasa sangat menarik. Seperti yang cikgu katakan, kita kena cari nilai pemalar tu dulu. Itu sangat penting, cikgu, ya. Baik, kita akan berehat sebentar. Sambil saya pasti murid-murid rakan-rakan saya di rumah masih melesaikan masalah dalam ubahan gabungan ini. Teruskan usaha itu kerana kita akan berehat sebentar. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM.